Secara umumnya, komunikasi dalam sekolah merujuk kepada proses penyampaian dan penerimaan maklumat antara guru, pelajar, pentadbir dan staf sokongan. Menurut McCroskey 2006, komunikasi yang berkesan berlaku apabila maklumat disampaikan dengan jelas dan tepat bagi memastikan pemahaman dalam interaksi. Komunikasi ini boleh berlaku secara formal seperti dalam bilik darjah, perhimpunan dan mesyuarat dan juga secara tidak formal seperti perbualan santai atau semasa aktiviti kokurikulum. Dalam semua situasi ini, penggunaan bahasa sopan, mendengar dengan teliti dan menghormati pandangan orang lain amat penting. Maka, pengenalan ini membuka ruang kepada perbincangan lebih mendalam mengenai kepentingan komunikasi, prinsip beradab serta cabaran dan penyelesaiannya dalam konteks persekolahan. Baiklah, kita masuk dalam topik kepentingan komunikasi beradab di sekolah. Terdapat 3 kepentingan iaitu pertama adalah untuk membentuk sasiar dan juga akhlak pelajar. Baiklah, untuk membentuk akhlak pelajar ini, komunikasi beradab membantu untuk membina sasiar, integriti dan juga akhlak pelajar bukan sahaja dalam kecemerlangan akademik tetapi juga untuk membentuk mereka menjadi individu yang lebih beretika tinggi. Dan seterusnya yang kedua adalah untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan juga pembelajaran. Dan untuk komunikasi yang sopan dan jelas juga antara guru, pelajar dan juga warga sekolah adalah untuk meningkatkan kefahaman, keyakinan serta motivasi mereka dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga dan terakhir adalah untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih harmoni. Okey, dalam ini adalah untuk komunikasi beradab untuk mengurangkan konflik dan untuk memupuk kerjasama profesional dan juga memastikan suasana sekolah menjadi lebih kondusif dan menjadi tempat perkembangan untuk pelajar dan juga kelancaran dan untuk pihak pentadbiran juga. Baiklah, dan untuk kesimpulannya bagi topik ini adalah komunikasi beradab dalam persekolahan amat penting untuk kita mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih harmoni, meningkatkan keberkesanan pengajaran serta dapat membentuk asas pelajar untuk menjadi lebih beretika. Assalamualaikum, saya Nur Arada binti Lexisan, asas kepada kejayaan dalam sistem pendidikan. Dalam konteks persekolahan, komunikasi yang jelas, beretika dan profesional antara guru, pelajar, ibu bapa dan pentadbir itu amat penting dalam membina persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif. Melalui komunikasi yang baik, ia dapat menunjukkan hubungan yang baik di antara ibu bapa, guru dan juga pentadbiran lah. So pelajar juga lebih mudah memahami objektif pembelajaran, ibu bapa lebih terlibat dalam perkembangan anak-anak dan guru dapat menjalankan tugas dengan lebih efisien. Prinsip komunikasi dalam persekolahan yang pertama adalah dari aspek kejelasan dan ketepatan. So maklumat yang disampaikan perlulah lebih mudah difahami dan lebih tepat. Prinsip yang kedua adalah dari aspek ketelusan dan tanggungjawab. Guru perlu jujur dan terbuka terutamanya dalam memberi maklum balas tentang prestasi pelajar ataupun isu-isu pembelajaran. Keseluruhannya, prinsip dan etika komunikasi dalam persekolahan adalah tulang belakang kepada sistem pendidikan yang berjaya, di mana guru perlu mengamalkan kejelasan, ketepatan, ketelusan dan juga tanggungjawab. Etika pula merangkumi kerahsiaan, penggunaan teknologi secara profesional serta sensitiviti budaya. So apabila prinsip dan etika ini diamalkan secara konsisten, ia membina hubungan yang kukuh di antara semua pihak dalam ekosistem sekolah. Dan yang paling penting, ia akan melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga beretika dan bertanggungjawab dalam kehidupan mereka. Saya Nur Farahim binti Ruslan, nombor P14764 yang membentangkan tentang petua komunikasi berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Antara petua komunikasi yang berkesan adalah yang pertama, guru haruslah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami oleh pelajar. Guru haruslah mengelakkan bahasa yang rumit yang sesuai dengan tahap bahasa mengikut tahap pemahaman pelajar. Salah satu contohnya adalah guru menggunakan analog yang dekat dengan kehidupan pelajar. Yang kedua, guru haruslah menggunakan nada suara yang sesuai. Guru haruslah menggunakan nada suara yang bertenaga dan mesra dapat menarik perhatian pelajar. Guru harus mengawal intonasi untuk menekan perkara-perkara yang penting semasa pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, guru haruslah mengamalkan komunikasi dua hala. Guru menggalakkan pelajar bertanya soalan dan beri maklum balas antara satu sama lain. Guru haruslah mewujudkan suasana yang selamat dan terbuka untuk pelajar menyuarakan pendapat mereka masing-masing. Yang keempat, guru haruslah menggunakan bahasa yang bukan lisan secara efektif. Antara salah satu isyarat tangan seperti ekspresi wajah dan sentuhan mata boleh membantu menyampaikan mesej dengan lebih jelas. Elakkan sikap badan yang menunjukkan kebosanan atau tidak minat belajar. Yang kelima, guru haruslah menggunakan teknologi dan alat bantu mengajar. Antara alat bantu mengajar adalah gunakan persembahan visual video atau platform interaktif yang menarik minat belajar. Aplikasi seperti Kahoot, Padlet atau Google Classroom boleh membantu komunikasi dan kolaborasi oleh pelajar. Yang keenam, guru haruslah mengenali gaya pembelajaran pelajar.
Setengah pelajar lebih responsif kepada visual, audio atau kinestetik. Guru haruslah menyuaikan pendekatan komunikasi mengikut keperluan mereka. Yang ketujuh, guru haruslah memberikan maklum balas yang konstruktif. Guru haruslah memberi maklum balas yang perlu spesifik, yang membina dan segera untuk membantu pelajar. Guru haruslah menggalakkan pelajar memperbaiki kelemahan dengan cara yang positif. Yang ke-8, guru harus peka terhadap tindak balas pelajar. Guru haruslah melihat reaksi pelajar sama ada mereka memahami atau kebosanan atau kekeliruan. Guru haruslah bersedia untuk ubah pendekatan bila perlu untuk belajar. Yang ke-9, guru haruslah sentiasa refleksi dan perbaiki gaya komunikasi pelajar. Guru haruslah mendapatkan maklum balas dari pelajar atau rakan guru. Dan juga guru haruslah sentiasa belajar dan adapt tentang komunikasi yang baharu. Saya Siti Nur Syafiqah binti Khalid, nombor pelajar P150599 dan saya akan teruskan dengan cabaran utama dalam usaha mewujudkan komunikasi beradab di sekolah, iaitu pengaruh media sosial, latar belakang pelajar dan juga budaya sekolah. Di mana cabaran pertama ialah pengaruh media sosial. Seperti yang kita tahu, pada masa kini pelajar sangat terdedah kepada kandungan digital yang mengandungi bahasa kasar, emoji-emoji sinis dan juga nada yang sarkastik dalam komunikasi harian mereka. Jadi secara tak langsung komunikasi ini kemudiannya ditiru dan digunakan dalam perbualan harian mereka di sekolah bersama rakan-rakan. Dan perkara ini juga turut dinyatakan oleh Bandura tahun 1977 dalam teori pembelajaran sosial, di mana tingkah laku boleh dipelajari melalui pemerhatian dan juga peniruan. Oleh itu, apa sahaja yang mereka lihat secara konsisten di media sosial akan mempengaruhi cara mereka bercakap ataupun berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan orang lain. Seterusnya, cabaran kedua adalah berkait rapat dengan latar belakang pelajar ini sendiri, di mana setiap pelajar biasanya datang daripada keluarga yang mempunyai latar belakang yang berbeza, dan secara tak langsung perkara ini juga mempengaruhi nilai serta cara mereka berkomunikasi. Ada yang dibesarkan di dalam suasana yang menekankan kesopanan ketika bertutur. Ada juga yang mungkin kurang menerima bimbingan tersebut, contohnya sebagai ibu bapa yang bermasalah ataupun ibu bapa yang sibuk. Jadi perbezaan ini boleh menyebabkan komunikasi mereka dilihat kasar ataupun tidak sesuai dalam konteks persekolahan. Dan perkara ini juga menjadikan tugas guru lebih mencabar kerana perlu menyesuaikan pendekatan yang berbeza dengan keperluan pelajar yang pelbagai ketika berkomunikasi dengan mereka. Seterusnya, cabaran ketiga pula melibatkan budaya sekolah yang kurang menitik beratkan tentang adab. Apabila sepihak sekolah tidak menegur ataupun tidak menekankan kepentingan adab dalam komunikasi seharian, di mana pelajar akan menganggap bahawa komunikasi yang kasar itu adalah perkara yang normal ataupun boleh diterima. Jika tidak ditangani, budaya komunikasi negatif ini akan berakar dan tersebar dalam kalangan warga sekolah, terutama pelajar-pelajar. Di mana mungkin cara bertuturan mereka dalam gurauan ataupun pihak sekolah ini juga kurang mempromosikan nilai-nilai murni yang dapat mempengaruhi dan juga menjadikan perkara ini sebagai perkara yang kurang menghormati antara satu sama lain apabila mereka berkomunikasi sesama mereka. Baiklah, jadi bagaimana pula dengan penyelesaian di setiap cabaran-cabaran ini? Yang pertama sekali, ibu bapa perlulah memainkan peranan asas dalam membentuk sikap dan juga nilai komunikasi anak-anak, di mana ibu bapa ini perlu menghadkan penggunaan skrin anak supaya mereka tidak terlalu terdedah kepada kandungan-kandungan yang negatif di media sosial. Selain itu, pemantauan aktiviti anak di media sosial juga sangatlah penting supaya ibu bapa tahu bagaimana dan juga dengan siapa mereka berinteraksi. Selain itu, ibu bapa juga haruslah menerapkan nilai ataupun cara percakapan yang hormat dan juga beradab sejak kecil lagi di rumah, di mana termasuklah perbezaan bercakap dengan ibu bapa, dengan guru, orang dewasa dan rakan sebaya. Dan yang paling penting, ibu bapa sendiri perlulah menjadi contoh dengan berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dan juga sopan. Baiklah, yang kedua, di mana peranan guru dan pihak sekolah, yang mana guru pula bertindak sebagai role model ataupun sebagai teladan dalam komunikasi, di mana guru perlulah konsisten dalam menegur pelajar yang berkomunikasi dengan kasar serta memberikan pujian kepada pelajar yang beradab. Dan selain itu juga, guru boleh melaksanakan pendidikan literasi digital, di mana menurut Rebel 2011 dalam model digital citizenship, di mana pelajar ini perlu dididik tentang etika penggunaan teknologi dan komunikasi digital supaya mereka ini tahu cara berkomunikasi dan berinteraksi secara sopan dan juga bertanggungjawab dalam menggunakan bahasa, di mana dalam talian ataupun luar talian. Selain itu,
pihak sekolah juga perlu menyediakan garis panduan komunikasi yang jelas kepada semua warga sekolah, di mana perlu menyediakan ruang komunikasi dua hal yang sihat, contohnya melalui sesi kaunseling ataupun perjumpaan antara guru dan juga ibu bapa. Antara contoh inisiatif lain yang sering digunakan ialah seperti program sekolah penyayang yang memberi tumpuan kepada komunikasi berasaskan kasih sayang dan juga empati. Jadi kesimpulannya, walaupun terdapat banyak cabaran dalam memastikan komunikasi beradab di sekolah ini, tapi ia masih boleh dicapai jika semua pihak memainkan peranan masing-masing. Dengan strategi yang berkesan dan juga kerjasama yang baik antara guru, ibu bapa dan juga pihak sekolah, kita mampu membentuk sebuah komuniti sekolah yang penuh dengan adab dan juga hormat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Zarifah Inani binti Karudin, nombor matrik P152303. Saya akan membentangkan cadangan dan juga kesimpulan. Cadangan pertama adalah pelaksanaan program latihan kemahiran komunikasi. Sebagai contoh, program yang boleh dilakukan adalah mengadakan bengkel dan juga ceramah motivasi. Menurut SIDIK SB 2003, mendapati bahawa kompetensi guru yang diperoleh melalui program latihan dapat meningkatkan keberkesanan komunikasi. Yang kedua adalah nilai murni diterapkan secara formal dan juga tidak formal dalam sistem pendidikan. Yang pertama, melalui kurikulum subjek. Sebagai contoh, nilai murni diterapkan dalam pendidikan moral dan juga pendidikan Islam. Yang kedua, melalui program komuniti seperti bergotong royong, melakukan kebajikan bersama NGO di luar dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengurusan sekolah disaran untuk membangunkan dasar dan garis panduan komunikasi yang jelas dan mudah difahami. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh menyediakan saluran komunikasi yang terbuka dan inklusif untuk semua pihak, guru, murid-murid, ibu bapa dan pihak sekolah. Yang terakhir adalah kerjasama antara pihak sekolah dan juga ibu bapa. Aktiviti ini dapat dilaksanakan melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru, iaitu PIBG. Melalui PIBG tahunan, guru dan ibu bapa dapat berkongsi pandangan bersama. Saya akan menyambung untuk kesimpulan. Secara keseluruhan, adab-adab dan petua komunikasi dalam lingkungan persekolahan memainkan peranan penting dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni. Menurut Nur Kamsiah 2021, menekankan kepentingan adab dalam berkomunikasi seperti meminta izin ataupun meminta maaf sebelum memulakan bicara serta menjaga percakapan semasa berkomunikasi untuk menunjukkan sikap hormat dan sopan. Itu saja. Sekian, terima kasih.